Kita teruskan pengajian daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita dalam muka surat apa 35 ya. 35 yang cetakan sama ni lah, warna ni. Muka hadis ke-15. Okey. Dalam tajuk sabar, dan Allah kurniakan kita kekuatan sabar. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'a wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita masih setia dengan majlis ilmu, menghadirkan diri dalam tempat yang diredai oleh Allah Ta'ala, taman-taman syurganya. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan, segala hajat kita, niat kita, doa kita dikabulkan kerana kita berada dalam taman-taman syurga. Dikala ketika orang lain yang ramainya yang masih dengan cuti mereka, maka ramai juga yang masih meneruskan pengajian, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai rahmat kasih sayang Allah dan mengundang keberkatannya dalam hidup kita dan membetulkan, mengislahkan kehidupan kita sehinggalah akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah saat kematian. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita dalam muka surat apa 35 ya. 35 yang cetakan sama ni lah, warna ni. Muka hadis ke-15. Okey. Dalam tajuk sabar, dan Allah kurniakan kita kekuatan sabar. Kan? InsyaAllah. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan ditimpa musibah, ujian kepadanya. Musibah ni bukan kita kata, selalu kita guna musibah ni macam balak. Kan, murka Allah, marah Allah ni, kena balak ni. Selalunya. Tapi musibah bukanlah makna tu je. Musibah ni benda yang kita tak maulah. Sakit, terkantuk, aksiden, hilang. Itu semua musibah. Ada musibah yang anugerah Allah, kebaikan daripada Allah. Kerana musibah tersebut, Allah naikkan darajat, Allah ampun dosa kita, Allah berikan kita kekuatan sabar. Dengan sabar tu berganda-ganda pahala kita.
Kan, musibah. Ada musibah yang memang bentuk azab. Musibah yang bentuk azab. Kan? Uh, Wallah. Jadi yang Allah beri di sini adalah musibah dalam bentuk ujian kasih sayang dia. Bagi kita jadi runsing, fikir, pening kepala, kan? Itu salah satu musibah. Yang kerunsingan menyebabkan kita terganggu tidur, tak boleh nak ibadah. Itu musibah. Kan? Sehingga kan kalaulah dalam Sayyidina Anas cerita, Rasulullah bila api rumah padam, dulu api lah kan, lampu tu daripada api, macam api obor lilin, terpadam. Pun Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, api matilah kan, padam. Jadi Sayyidina Anas kata, ya Rasulullah, api je pun cucuh balik lah kan. Maksudnya tak ada lah benda musibah besar. Nabi kata, apa saja yang menimpa orang umat Islam, walaupun sekadar cocok duri sikitnya, kan, itu adalah pemberian Allah nak tambah pahala, nak ampun dosa. Musibah lah tu yang menyebabkan nak berganda pahala dia dan nak ampun dosa dia. Dan kita boleh ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga lah mati tu kan. Tak boleh. Walaupun jalan pun tergantuk kaki kita tersepak kaki kerusi tu. Kan? Bukan sakit sangat pun, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu tanda orang tu menerima. Maksudnya kita ucap tu, ucapan tu nama apa? Lafaz istirja' ataupun senang bahasa sebut tarji'. Kadang-kadang kita kata bacalah tarji'. Tarji' apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau baca yang tu istirja' ataupun tarji', dua nama lah, istirja' ataupun tarji'. Tanda kita sabar dah. Pahala sabar dah dapat. Kalau kena apa pun. Kan? Kena terantuk tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti pahala dah ada untuk kita. Kita orang sabar dah. Walaupun lepas itu dia mengomel, apalah kerusi duduk tengah di jalan. Kerusi ni tak reti duduk tepi sikit lah. Kan? Marah kerusi pula. Kan? Tapi dia dapat dah pahala sabar tu. Dengan bacaan tarji' ataupun nama lain kita sebut istirja'. Istirja'. Samalah. Inna lillah tu. Selalunya Melayu kita duk guna mati je tak? Oh, dah mati, inna lillah. Masuk hospital pun inna lillah juga. Tapi takut orang salah faham lah pula. Kan? Orang kecil hati. Oh, dia baru masuk ward je pun. Tak mati lagi. Kena marah lah kita. Kita baca pelan-pelan lah. Walaupun musibah tu kena ke orang lain, kita disunatkan juga baca tarji' tadi. Kan? Yang pertama, kita juga dikira sabar. Walaupun patut yang sabar tu keluarga dia, orang dia. Kita bukan keluarga pun, cak sabar. Di atas kehilangan, kesakitan, apa je musibah kena kat Gaza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Dan juga supaya kita terhindar daripada keburukan yang macam tu. Terselamat. Dia tak nak. Walaupun musibah tu bentuk nak bagi pahala, nak bagi ampun dosa, jangan minta. Tak boleh minta. Ya Allah, dapat pahala banyak. Ya Allah, bagilah aku kena musibah. Jangan. Tak boleh minta, kena baru sabar. Sebab tu ada seorang sahabat, dia minta, itulah doa dia. Dia kata, ya Allah, kalau aku bakal kena azab di akhirat, dahulukan azab tu kat dunia. Bagi kena musibah-musibah kat dunia. Supaya azab di akhirat tak ada dah. Nabi terkejut. Kalau kita ikut munasabah jugalah minta macam tu kan. Tapi, Nabi kata, jangan. Minta selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirah hasanah. Dua-dua tak kena musibah. Dan ada seorang minta, ya Allah bagilah aku ni kena musibah yang boleh aku sabar. Dia minta kena musibah yang dia boleh sabar. Kalau dia minta sifat sabar, tak apa. Ya Allah bagilah kekuatan sabar. Okey, itu doa Nabi. Ni dia minta musibah yang boleh dia sabar. Jadi minta musibah kan. Nabi kata jangan. Mintalah afiah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah.
Minta afiat. Afiat ni selamat lah, sejahtera, tak kena apa, musibah tak kena. Jadi kita kena elak daripada musibah. Selamat diri daripada musibah. Tapi kalau dah kena, sabar. Jadi itu untungnya orang beriman. Dia elak daripada musibah pun, dia dapat pahala. Bukan rugi. Tak rugi pun. Kena musibah pun dapat pahala. Tak rugi pun tak merugikan. Ya? Jadi, jangan kita minta musibah, biar kita minta kekuatan sabar. Ya? Kekuatan sabar. Kerana sabar ni guna bukan untuk musibah je. Sabar ni bukan hanya ketika musibah je kita sabar. Sabar ada 3 jenis. Satu, sabar atas taat. Sabar nak buat taat. Nak buat taat macam mana? Inilah, datang kuliah, sabar je dia orang. Orang lain pergi mana, melencong semua ada. Kan? Kita sabar je lah, mai kuliah. Kan? Sabar. Nak buat taat, nak semayang, kena sabar. Jadi, nak buat taat pun ada sabarnya. Yang kedua, sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat. Ialah, bila tengok nak maksiat, mungkin hati nafsu kita teringin nak buat benda tu. Tapi sabar, lawan. Itu sabar. Tak jadi buat. Dan yang ketiga, baru sabar musibah tadi. Jadi ketiga-tiga tu sebagian ulama mengatakan mana pahala yang lebih besar? Sabar yang mana satu? Yang pertama tadi, sabar nak buat taat. Kan? Sabar atas ketaatan itulah pahala sabar yang lebih berganda. Nombor 2, sabar daripada maksiat. Dan ketiga, baru musibah. Sebab tu jangan minta musibah. Kita minta sabar. Okey, minta sabar. Sabar yang pertama, sabar yang kedua. Yang ketiga, tak mau minta. Tapi kalau dah kena, bersabarlah. Okey. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian, kamu sekalian, menginginkan mati, minta mati. Kerana dia ditimpa musibah yang dia tak tahan dah. Jangan, tak boleh, haram. Di sini larangan haram, berdosa. Contoh dia kena sakit, tak tahan, ya Allah matilah aku cepat, ya Allah aku tak tahan, ya Allah matikanlah aku cepat. Tak boleh. Tak boleh minta mati. Tapi boleh dengan minta mati yang lain. Mati yang lain. Yang pertama mati syahid. Mati kan? Tapi mati syahid. Sebenarnya bukan kita minta mati tu, kita minta syahid. Ya Allah kurniakanlah aku mati syahid. Mati yang syahid tu. Kan? Okey, itu boleh. Dan yang kedua, doa minta mati elak daripada fitnah. Dalam doa Nabi, Allahumma idza aradta bi'ibadika fitnatan, jika engkau bakal kenakan fitnah kepada umat, kepada hamba-Mu ya Allah, faqbidni ghaira maftunin, matikanlah aku tanpa terkena fitnah. Itu doa Nabi. Kita doa Melayu tak apa. Ya Allah, matikanlah aku selamat daripada fitnah, terelak daripada fitnah yang mana bakal engkau turunkan menyeluruh kepada semua hamba. Ini bagus ni, supaya kita tak kenalah fitnah Dajjal nanti. Kan? Yang bahaya sangat. Kalau kita hidup zaman tu, Allah Akbar. Kan? Tak tahulah, tak tahu nak kata selamat ke tidak. Tak. Bahaya. Lebih baik kita minta, mudah-mudahan Allah matikan kita tanpa terkena fitnah yang menyeluruh kepada seluruh manusia. Fitnah yang menyeluruh. Kita minta mati juga. Mati elak fitnah. Mati syahid. Mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Boleh. Dan yang ketiga, yang keempat daripada husnul khatimah, 3 dah. Yang keempat minta yang ni. Kalaulah Nabi kata, kalau kamu sakit sangat, tak boleh nak elak dah daripada sakit tu, macam kita kata tak tahan dah, boleh doa ni.
Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, maksud sembuhlah aku penyakit ni sekiranya kesembuhan itu lebih baik untuk aku. Bagilah sembuh cepat ya Allah. Sakit ni bagilah aku sembuh kalaulah kesembuhan tu baik untukku. Dan sekiranya mati itu lebih baik untuk aku, maka matilah aku. Jadi kita bukan minta mati cara langsung. Semua kita serah pada Allah. Ya Allah, terpulang kat kau, nak matikan aku ke nak hidupkan aku? Kalau hidup aku ni lebih baik untuk aku, bagilah aku sihat, sembuh. Kalaulah kematian tu baik untuk aku, berilah aku mati, kematian. Itu serah pada Allah. Allah yang menentukan. Bukan kita minta dah tak tahan lah. Matilah ya Allah, mati. Lain-lain. Dia ada bezanya. Itu kita bagi pilihan kepada Allah Ta'ala. Kita masih mengharapkan juga kehidupan, kesejahteraan. Ini doa. Kita, ataupun contoh, siapa je lah. Orang tua yang memang doktor kata tak ada harapan, boleh kita doa ni. Ya Allah, sekiranya dia lah yang kita. Matilah dia sekiranya kehidupan, sihatlah dia sekiranya kehidupan dan kesihatan itu lebih baik untuk dia. Dan sekiranya kematian itu baik untuk dia, matikanlah dia. Tambah sikit lah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang tu boleh. Baca terjemahan dia pun, ayat dia. Dan matikanlah saya bila mati itu lebih baik bagi saya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dia terjemah riwayat Bukhari Muslim tu kurang tepat lah. Muttafaq alaih, diittifaq. Kan penghujung hadis tu kan? Ada muttafaqun alaih. Ada rawahul Bukhari. Kalau rawahul Bukhari itu dalam hadis ayat tersebut dalam kitab Sahih Bukhari. Rawahu Muslim dalam Sahih Muslim. Kalau muttafaqun alaih, ini kekuatan hadis yang tinggi. Ittifaq ramai para ulama hadis, bukan sekadar Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua-semua 6 kutub sitah, 6 orang ulama hadis terkenal, semua kata hadis itu sahih. Jadi kekuatan dia lagi tinggilah. Hadis yang ke-17, an Abi Abdullah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Jarang dengar hadis daripada Khabbab bin Arat. Saya pernah cerita kisah Khabbab bin Arat kan, yang dialah orang terawal antara sahabat grup 30-an, 30 orang lebih kurang itu yang terawal masuk Islam. Dalam 30 orang terawal masuk Islam. Dan di awal Islam dia kena seksa dengan seksaan yang sangat teruk. Dia ni seorang hamba kepada wanita, bos dia perempuan. Tapi garangnya, bengisnya perempuan tu lebih dari lelaki. Sampai dia digelar sebagai Ummu Anmar. Apa dia Ummu Anmar? Ibu kepada harimau-harimau. Mak harimau ni. Garangnya, kita jangan garang sangat. Boleh gelar ni Ummu Anmar. Oh, bunyi sedap kan? Anmar. Rupanya harimau singa. Mak singa, mak harimau. Kan? Garangnya. Khabbab, bila dia tahu Khabbab dah lah tak masuk Islam pun, dah Khabbab kena pukul dia kalau buat tak siap. Dia tukang besi. Khabbab ni. Tukang besi pada perempuan tadi lah. Tu bos dia. Jadi kalau tak siap ke apa benda, dia kena pukul. Tapi pukul biasa je. Tapi bila tahu dia masuk Islam, dia bukan pukul dengan kayu lagi dah. Dia ambil besi tu. Besi yang panas merah menyala pada piang belakang. Kan? Sampai berasap, sampai padam api tu. Dia seksa Khabbab ni. Dia ikat tangan ni tu. Ikat tangan atas. Dia pukul. Paksa suruh Khabbab ni keluar Islam. Tukar agama. Kembali pada sembah berhala. Tapi Khabbab tak sanggup, tak nak. Dah dapat nikmat Islam, dia tetap dengan Islam. Satu ketika dia sempat lari daripada seksaan tu. Dia pergi pada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tak maukah engkau doa pada Allah Ta'ala untuk kami selamat, bagi musnah aja, turun balak kena pada orang Quraisy, boleh mati semua. Nabi terus marah dia, bukan marah lah, Nabi tegur dia, sabarlah kamu, bukan ayat macam itulah mafhumnya, sabar kamu, kerana kesabaran kamu ini akan membawa kepada kemenangan akan datang, dan
Islam ni akan menang, akan aman daripada kejahatan tu, tak lama lagi, kata Nabi SAW. Sehingga akan amannya orang datang daripada perjalanan Sana'a ke Hadramaut, Nabi sebut. Nak sebut Sana'a Hadramaut ni zaman tu, siapa lalu memang mati ya. Kalau tak mau mati, kena bayar. Kat Lanun ni kena bayar. Kan? Dia punya, itulah macam tu lah kan. Apa yang dia orang minta, ambil je lah. Yang penting ni. Jadi, Nabi kata, nanti laluan tu akan aman damai umat Islam ni. Kan? Sehingga Khabbab bin Arat serah dirilah, okey tak apa. Terus dia Islam. Sehingga dia dimerdeka, dah sekena siksa teruk. Sampai yang paling teruknya terakhir, besi panas tu diletak, ditikam kat kepala dia. Sampai berdarah keluar, air keluar, padam api. Kan? Tu pun dia tak nak keluar Islam, tetap pendirian daripada Islam. Tu kuatnya dia orang. Mudah-mudahan kita tak kenalah azab musibah yang dahsyat macam tu. Jadi ni cerita dia ni. Ni cerita dia. Nabi kata kamu orang dulu ni kena siksa kerana Islam sehingga digegaji oleh Khabbab. Nabi kata digegaji daripada kepala sampai ke kangkang. Kan? Nabi Zakaria dan seumpamanya. Kena potong, kena cincang. Kamu ni kira masih lagi baik. Dan kehebatan Khabbab, dia jadi punca Sayyidina Umar masuk Islam. Dia tok gurunya. Kisah kan Sayyidina Umar ketuk pintu rumah Fatimah binti Khattab, adik perempuan dia. Bila dia dengar Fatimah masuk Islam, dia lipat balik. Dia nak tujuan nak pergi bunuh Nabi. Bawa pedang ke ni ha. Tapi jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kawan dia. Sa'ad waktu tu dah Islam tapi masih rahsia. Engkau ni nak ke mana Umar, sibuk ni? Aku nak tamat riwayat Muhammad. Jadi Sa'ad ni nak alih pandangan, jangan pergi kacau Nabi. Dia kata engkau jangan sibuk dengan Muhammad lah ni. Pergi tengok adik engkau sendiri tu dah Islam dah. Tujuan dia bukan nak sakiti kawan tu, nak elak Nabi Muhammad daripada kekacauan Umar ni. Umar dengar terus lagi marah dia, terus lipat rumah adik dia. Sebab dia orang tahu dengan adik ni dia tak berani sampai bunuh-bunuh. Adik sendiri kan, darah daging, tetap jaga. Tapi kalau Nabi Muhammad mungkin bahayalah. Jadi dia pergi rumah Fatimah, sampai depan pintu dengar suara dalaman baca Quran. Tu surah Taha tu. Dengar. Tapi dia buka pintu. Dengar suara Umar, suami Fatimah dengan Khabbab sedang mengajar Quran. Khabbab ni berlari lintang muka belakang rumah, sembunyi. Kan? Dengar suara Umar. Fatimah je lah yang berdepan dengan Umar. Dia buka pintu, dia tolak, pintu tu kena muka Fatimah. Dah berdarah muka dia. Bila tengok darah tu, dia sejuk sikit. Kesian dah. Adik sendiri kesian. Jadi akhirnya, dia kata, apa kau buat tadi ni? Kau baca apa tadi ni? Dan dia nampak kepingan batu yang ditulis Quran. Dulu kira tu Quran lah tu. Kan, kepingan batu. Dia pun pergi nak ambil. Fatimah halang, pukul dia. Jangan. Tangan kau kotor, basuh dulu. Dia sanggup pergi basuh muka, basuh tangan, basuh semua. Pergi baca. Nak baca tu. Kan, pasal dia dengar tu dah. Hidayah dah masuk sebenarnya. Dah rasa senang, tenang. Sebab tu dia sanggup. Suruh basuh-basuh lah tangan dia semua kotor ni. Dia baca. Baca kena surah Taha tu, terus lembut, terduduk dia. Barulah yang sembunyi dua orang tadi ni, mai keluar. Kan? Berani tunjuk muka. Wahai Umar, Khabbab kata, memang engkau pilihan Allah. Nabi Muhammad dah doakan, Allah ma'ayyidil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ni dengan salah seorang daripada dua Umar. Mungkin engkau lah tu. Sebab dia dua Umar tu, dia Umar Khattab, yang kedua Umar bin Hisham, Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Salah seorang Nabi kata, kuatkan Islam dengan salah seorang. Mungkin Allah pilih engkau, pergi cepat. Terus dia pergi jumpa Rasulullah, bertemu di pintu rumah Arqam bin Abi Arqam. Ketika itu Nabi duduk situ. Tu markas Nabi awal Islam kan. Marqam. Tahu tak rumah dia kat mana? Kalau kita pergi Safa Marwah, keluar masjid. Ni Marwah, kita di Bukit Safa. Ni belah Kaabah sana. Kita keluar belah ni. Keluar belah ni. Betul dengan pintu yang dekat Safa tu, itulah rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. Jadi jumpa dengan Hamzah, bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi kira
sama gedebe lah kan zaman tu. Tapi Hamzah belum Islam waktu tu. Dia dah jadi bodyguard Nabi sedangkan dia tak Islam lagi. Hamzah ni. Kerana anak saudara kan, jaga anak saudara. Tapi dia belum Islam. Nabi pun tak, biarlah kat dia sampai dia terbuka hatinya. Dia Hamzah kata, Omar, kau nak lawan Muhammad, langkah mayat aku dulu. Kan? Sayyidina Umar kata, tengok aku simpan pedang, taklah hunus pedang nak lawan, aku nak jumpa. Minta izin pada Nabi, Nabi suruh izin dia masuk. Terus syahadah masuk Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab. Punca Khabbab bin Arat. Sehingga Sayyidina Umar sangat sayang pada Khabbab ni. Dikatakan dia wasiat, kalau aku mati nanti, suruhlah Khabbab jadi imam semayang nazah. Dia sayang pada guru dia Islam. Yang bawa dia kepada Islam. Sehingga dia di Madinah, dia minta lah Khabbab ni tolong buka baju, kami nak tengok badan kau. Buka-buka, tak ada langsung kulit ni yang elok. Semua lopak-lopak parut. Kesan luka semua badannya. Kerana siksaan daripada Ummu Ammar tadi. Ini kisah dia. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Tapi Khabbab bin Arat agak dia meninggal lambatlah setelah Rasulullah dah wafat. Jadi bila zaman dia orang datang ziarah, dia tengok orang datang ziarah dia, orang puji sahabat bagus semua, dia menangis. Dia kata, ada di kalangan kami yang dulu awal Islam, tapi mereka mati tak dapat pun nak mengecapi nikmat Islam, nikmat aman, nikmat kaya raya, hidup senang ni. Mati dalam keadaan terseksa. Ada sebahagian kami yang mengecapi nikmat-nikmat Islam. Bila dah Islam kan, menang besar, boleh buat rumah besar, mendapat kekayaan, harta rampasan banyak, termasuk aku, dia kata. Sebab tu dia kata, aku pun takut. Aku takut aku ni boleh duduk bersama Rasulullah ataupun tidak di akhirat nanti. Pasal dia hidup dah kira senang lah zaman tu. Ya? Zaman kemudian setelah wafatnya Nabi. Syakawna ila Rasulillah SAW. Kami mengadu. Khabbab bin Arat kata, kami pergi mengadu pada Rasulullah SAW. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Ketika itu Nabi duduk menyandar kat dinding Ka'bah sambil duduk selimut. Maksudnya tutup badan Nabi. Duduk kat Kaabah tu. Faqulna ala tansiru lana. Ya Rasulullah, tak nakkah minta pada Allah bagi kemenangan kat kami cepat-cepat kat kita ni. Ala tad'u lana, takkah engkau doa pada Allah minta bagi kita menang cepat-cepat, bagi musuh hancur senang, turun balak aja. Faqala qad kana man qablakum. Maka Nabi jawab, kamu tahu tak, sungguhnya orang yang mempertahankan Islam sebelum kamu dulu-dulu ni, yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Ada yang ditangkap, diseksa, dihumban dalam tanah hidup-hidup. Ditimbun tanah hidup-hidup. Fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar. Ada yang kemudiannya digegaji. Fayudha'a ala ra'si, diletak gaji di ujung kepalanya. Fayuj'ala nisfain, dipotong jadi dua. Ada yang wa yumshatu bi amshatil hadid, ada yang ditikam disisir dengan sisir besi. Maduna lahmih wa 'azamih, sehingga terkeluar daging-daging tulang belulang. Ma yusadduhu dzalika andi, tapi itu tak menghalang mereka daripada Islam. Terus Islam, terus pegang. Kita kat mana? Kita kat mana? Diuji baru sakit demam sesema aja pun. Dah sembahyang pun tinggal. Orang lain lah kan. Sembahyang, tak boleh sembahyang lah sesema. Tak boleh sembahyang. Semua. Tak boleh sembahyang batu. Allahu Akbar. Jangan kata gitu, yang tak sakit, tak demam pun sembahyang pun main-main je. Lagilah dahsyat. Kan? Tak menghalang pun mereka daripada pegangan Islam mereka. Terus mati. Masyitah. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj kan. Haruman masyitah tu. Tukang sikat anak perempuan Firaun. Dia mati kerana digoreng dengan minyak menggelegak hidup-hidup. Digoreng hidup-hidup. Kematian dia syahid, sehingga Allah tonjolkan kematian dia tu kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi Nabi wa Rasul, kenal dia. Padahal jarak dia dengan Nabi Muhammad hampir 4,000 tahun. Lebih kurang macam itulah. 4,000 tahun peristiwa tu, masyitah ni. Tapi Allah tonjolkan kemuliaan dia.
Syahidnya dia ni hebat mempertahankan Islam sampai sanggup macam tu. Dalam istana waktu tu dia dengan anak suami dia je yang Islam. Tak ikut Firaun. Tak taat Firaun. Hal lain semua keliling, semua orang sujud pada Firaun. Dia je tak nak. Sanggup diseksa. Walaupun kita tengok, bila dah dapat Islam sungguh-sungguh orang dulu, dia tak kira ada harta benda kekayaan hilang. Dia kalau nak hidup senang dunia, taat sujud Firaun. Kaya dapat, apa segala je lah, perhiasan apa semua dapat. Mewah hidup. Duduklah istana Firaun. Kalau taat pada Firaun, mewah hidup dia. Semua dapat. Raja segala raja waktu tu. Hebatnya Firaun ni. Tapi dia tak nak. Dia nampak lagi nikmat Islam ni lagi hebat. Walaupun nikmat Islam menyebabkan dia hilang segala-gala. Bukan takat hilang harta, hilang kedudukan, hilang nyawa. Sanggup. Tu hidayah bila melekat sungguh, tak ada apa yang boleh gugat. Itu yang kita minta, kekuatan hidayah, kekuatan Islam. Antara zikir saya selalu Syekh Nuruddin baca setiap pagi. Dia baca Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji atas nikmat Islam, iman dan Islam. Wa huma min a'zamin ni'am. Dan kedua-dua iman dan Islam itulah seagung-agung nikmat. Wa kafa bihima min ni'mah. Memadai dengan dua benda tu nikmat yang cukup sempurna. Walaupun kan, tak ada duit, tak ada harta, semua tak ada. Selagi kita ada iman, ada Islam. Kan? Masya Allah. Itulah kekuatan orang dulu. Orang yang kuat imannya. Begitu juga zaman Nabi Musa juga. Tukang sihir Firaun tu kan? Tahu cerita dia tak? Tukang sihir Firaun. Firaun dah janji, kalau kau menang, dia orang tanya, kalau kami menang, apa kami dapat? Tukang sihir ni. Ramai. Firaun kata, kalau kamu menang dengan Musa, kamu dapat hadiah kedudukan di sisi aku di istana. Kamu dapat pangkat tinggi lah. Jawatan hebat dalam istana Firaun. Hebat. Bila dapat yang tu, kekayaan, kemewahan, semua dapat. Tapi waktu pagi mereka kafir pada Nabi Musa, iman pada Firaun. Lepas tu bila tengah hari menentang Musa, lawan dengan sihir dia tu, akhirnya mereka sujud pada Musa. Petang mati syahid terus. Petang terus mati syahid. Firaun ugut, kenapa kamu sanggup lawan aku? Taat pada Musa pula. Mereka kata, kami dah dapat iman yang dibawa oleh Musa. Firaun kata, kami tangkap engkau, kami akan salib kamu, potong tangan kanan kiri, kaki semuanya. Sanggup? Ditambat di pokok, semua tukang sihir ditambat kat pokok kurma, dipotong tangan, keluar tak nak, potong kaki, keluar tak nak, potong tangan kiri pula tak nak, kaki kanan pula, kaki kiri pula tak nak. Sampai terpotong habis kaki, kena salib, kena paku dekat pokok kurma tu. Syahid terus petang. Pagi, beriman kepada Firaun, kufur kepada Allah. Petang tu mati syahid. Masya Allah. Tu mempertahankan iman. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah tak bagi kekuatan iman pada kita tanpalah ujian yang boleh menggugat iman kita. Mana tadi hadis tadi? Terkeluar habis semua, tak menghalang. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu, pasti Allah akan sempurnakan hadzal amra, urusan ini, urusan Islam ni. Allah bagi lengkap, bagi sempurna, bagi menang, bagi berjaya. Hatta yasirar rakibu, sehinggalah penunggang yang jalan daripada San'a ke Hadramaut tak rasa takut langsung dah, kecuali takut Allah je lah. Maksud amannya. Islam akan aman sampai ke tahap tu. Wa dhi'ba ala ghanamih, dan amannya serigala ketika berdepan dengan kambing. Kambing pun aman. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ni tergopoh gapah nak minta menang. Kan? Jadi kita wajib kita berdoa untuk Gaza, wajib kita berdoa untuk umat Islam di Palestin. Jangan sebut Gaza aja, dia ada 3 kawasan tu. Kalau Palestin tu menyeluruh lah, lebih khusus Gaza. Tapi Dhaffatul Gharbiyah, jarang orang sebut Dhaffatul Gharbiyah, tebing barat. Itu tebing barat. Jericho, Khalil ni yang orang Yahudi dah tukar, dia tak panggil Khalil lah.
Khalil nama makam Nabi Ibrahim. Khalil itu Ibrahim kan, Ibrahim. Jadi makam Nabi Ibrahim di situ, sehingga kawasan tu nama Khalil. Itu disebut sebagai tanah suci yang kedua di situ. Tanah suci pertama Baitul Maqdis, dan yang kedua Khalil. Jadi di situ makam ada 6 orang. 6 ke 7? 6 kot. Nabi Ibrahim dan Sarah, isterinya. Dan Nabi Ishaq dan isterinya. Apa nama isteri dia? Dan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. 6 orang. Jadi daripada 6 tu, 3 kawasan Islam, 3 kawasan Yahudi. Yahudi pagar untuk dia punya. Masa zaman saya pergilah, tapi sekarang tak ada lah. Sekarang ni Yahudi kontrol 100%. Khalil, Nabi Ibrahim kawasan kita, Islam. Tapi orang Yahudi boleh masuk. Kawasan Islam, walaupun nama Islam, Yahudi boleh tutup anytime dia masuk. Dia kira pihak berkuasa lah negara. Dan isteri Sarah dan Nabi Ishaq, kan. Itu kawasan Islam. Alhamdulillah, dapatlah kita menziarahi bagi salam pada Nabi Ibrahim AS, Sayyidina Sarah dan Sayyidina Ishaq. Tapi sekarang ni dah tutup semua dah. Baru ni ada jemaah pergi kot. Ada ikut tak? Yang pergi tengah perang ni baru 2 minggu lepas kot. Baru balik. Baru balik. Dia orang pergi ke ni, bukan Gaza lah, pergi ke Baitul Maqdis. Dia orang tak boleh pergi tempat lain, hanya Baitul Maqdis semata-mata. Sebab tempat lain kacau bilau. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa apa semua tu masih aman. Tapi tak ada orang, sunyi. Ada orang beberapa orang yang azan, yang sembahyang. Jadi dia dibenarkan. Kita pelancong, dia benar, askar dia tak kacau, kita boleh masuk, sebab kita pelancong. Tapi itulah, tak, orang tempatan memang tak boleh masuk. Orang tempatan, orang luar pun tak boleh masuk. Tapi yang perang menakutkan di Gaza, kita bukan tak risau mana, tapi tentera dia kuat. Tapi di tebing barat ni, yang memang kurang kelengkapan senjata. Tebing barat, kawasan Khalil, Jericho tu apa nama Islam kan. Jadi kawasan-kawasan tersebutlah tebing barat. Jadi kita doa sentiasa, walaupun jangan putus asa. Tengok kadang-kadang kita kata, dah doa banyak dah, Mekah doa semua, tengok tak habis-habis lagi perang. Nabi marah kita, tasta'jilun, gopoh gapah, minta nak cepat-cepat je menang kan. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin shiddatan. Antara riwayat lain-lain sebut beliau sedang duduk berbantalkan serbannya, sedangkan kami baru saja bertemu dengan orang musyrik yang menyiksa kami dengan siksaan yang sangat berat. Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu wa ardah. Kesabaran dia orang mendatangkan kejayaan, kemenangan, sehingga kita aman, damai. Kita yang kecapi atas pengorbanan dia orang. Kan? Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah SAW nasan fil qismah fa'ata al-Aqra' bin Habis. Ini lagi kalau kita duduk zaman ujian ni, tak tahulah kita di mana. Memang kalah lah kita. Tapi tengok sahabat-sahabat punya kesabaran. Ni dalam perang Hunain. Perang Hunain, peperangan berlaku pada 9 Hijrah, awal 9 Hijrah. Sebab Nabi pergi pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Penghujung Zulhijjah masuk dah Muharram, penghujung Zulhijjah berlaku peperangan di Hunain. Kan? Ataupun perang Hunain, Nabi kaumnya itulah. Jadi dalam peperangan di Hunain, Rasulullah mempertahankan Mekah daripada serangan orang Taif. Orang Taif datang nak serang Nabi di Mekah. Jadi Nabi tak nak berperang dalam Mekah, Nabi keluar bertembung di Hunain. Hunain ni pertengahan antara Mekah dengan Taif. Taif 100 km kan. Jadi ke Hunain 50 km. Pertengahan. Dan perang Hunain lah sejarahnya paling satu-satu sejarah yang tentera Islam lebih ramai pada musuh. Tentera Islam 12,000. Tentera musuh 2,000 je. 2,000 je. Jadi bila keluar, ada cakap-cakap di kalangan tentera Islam ni, cakap, kita ramainya 12,000, mesti kita menangnya sebab kita ramai. Mesti menangnya ramai.
Jadi meletakkan kemenangan pada ramai. Dah kurang dah perbualan, kemenangan harap daripada Allah. Kan? Jadi dah lain sikit. Maka Allah biarkan. Kau kata ramai boleh menang, biarlah. Aku tak nak tolong. Pada peringkat awal, memang tentera Islam kucak-kacir. Dikalahkan oleh 2,000 musuh tadi. Kalang kabut lari nak balik. Tapi Nabi, Abbas, Abu Bakar, Umar setia dengan Nabi, tak lari. Abbas lah panggil balik. Wahai tentera Islam, kembalilah. Itulah dia panggil, so datang balik. Dengan laungan yang kuat. Maka mereka datang balik sehingga akhirnya menang. Allah datang balik bantuan. Dengan istighfar taubat mereka, Allah terus datang bantuan pada Islam, menang. Dan orang Taif ni orang kaya. Harta dia banyak. Dia dalam perang, dia bawa semua. Unta beratus ekor, seorang beratus ekor, dia bawa beratus ekor. Kan? Jadi unta yang dirampas tu hampir 1,000 ekor. Kambing lagi, emas perak lagi, wanita-wanita dia jadi tawanan dan sebagainya. Jadi semua jadi harta rampasan sebab dia orang dah lari lintang bukang, tak ada nak bawa unta apa semua dah. Lari lintang bukang, maka jadi harta rampasan. Ini cerita dia. Jadi telah selesai perang Hunain, Rasulullah SAW mendahulukan orang yang terkemuka dalam membahagi rampasan perang, di mana beliau memberikan kepada 100 ekor unta kepada Aqra' bin Habis. Ini seorang sahabat yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam je. Dia orang Mekah, orang kaya Mekah. Dia orang kaya. Baru masuk Islam. Itu satu-satu perangan baru berapa bulan masuk Islam, berapa hari, terus pergi perang dengan Nabi dalam perang Hunain. Jadi Nabi pilih-pilih bagi kepada orang Islam yang Mekah punya. Harta rampasan ni banyak Nabi bagi pada orang Mekah. Yang baru masuk Islam sehari dua lah kita kata. Kan? Baru masuk Islam. Tapi sahabat Nabi yang datang daripada Madinah, dah awal masuk Islam bersama Nabi daripada Madinah sampai ke Mekah, Nabi tak bagi pun. Agak-agak kita duduk tentu apa jadi ya. Na'udzubillah. Habis korban, habis semua. Maki hamun tu biasalah. Aku penat je main jauh-jauh ni. Apa pun tak dapat. Kan? Komplain hangit. Tak kira dah Rasulullah ke apa. Na'udzubillah kan. Itulah untungnya kita ni Allah letak di tempat yang sesuai untuk iman kita. Kita duduk tempat aman macam ni. Taklah ujian berat macam tu. Jadi walaupun sahabat rasa masam muka, tapi dia orang tak berani cakap lah. Rasa tak senang lah, nampak gelisah. Kan? Gelisah, Allah Rasulullah bagi kat kawan tu 100 unta. Dia orang kaya. Baru masuk Islam. Dapat 100 ekor unta. Kawan ni pula berpuluh ekor unta. Yang ni kambing sekian banyak. Yang ni dapat. Habis dah. Orang Madinah tak dapat. Jadi Rasulullah terus pergi jumpa, kumpul orang Madinah semua. Kan? Ini Nabi sebut. Jadi apa dia tadi, membagi harta rampasan di mana beliau memberi 100 ekor unta kepada Aqra'. Ui, 100 ekor unta kaya Kita dapat seekor 2 ekor lembu pun kan. Kaya tu. Ni unta. Beliau memberikan 100 ekor unta pada Uyainah bin Hisin. Ni kawan Aqra' bin Habis, angkatan lah. Baru masuk Islam, orang kaya Mekah. Dan beberapa pemuka bangsa Arab yang lain yang didahulukan oleh beliau dalam pembahagian rampasan perang pada hari itu. Dia dapat dululah Aqra', Uyainah. Kemudian ada seorang lelaki yang berkata, demi Allah, yang ni masalah. Ni dia komplain Nabi. Dia komplain. Dia datang dari Madinah ni. Dia kata, sungguhnya pembahagian harta rampasan perang ini tak adil. Dan nampaknya tidak semata-mata kerana Allah. Maksudnya dia kata Nabi ni buat tak adil. Dia komplain Nabi. Nabi bertindak tak adil dan bahagi ikut suka dia, tak ikut kehendak Allah. Wah, komplain Nabi. Apa jadi pada dia? Sehingga dikatakan akhirnya dia mati keluar dari Islam. Sebab mulut celupa pada Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia banyak amalan lah, duduk Madinah lama, bersama Nabi, perang apa semuanya. Tapi komplain satu tu, ayat tu je, habis keluar Islam. Mati dalam keadaan tak Islam. Maka saya berkata, demi Allah, saya benar-benar akan menyampaikan. Saya ni siapa? Catik sikit, saya ni Abdullah bin Mas'ud yang riwayat hadis ni. Dia dengar kawan tu cakap. Dia komplain belakang Nabi lah. Nabi tak tahu pun dia komplain. Tapi Abdullah bin Mas'ud dengar ayat tadi ni. Dia kata Nabi tak adil tu.
Dia kata, Abdullah bin Mas'ud kata, demi Allah aku akan cerita kat Nabi, report kat Nabi. Saya benar-benar menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya datang kepada beliau, kepada Rasulullah, dan menceritakan apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Tiba-tiba berubah wajah Nabi. Kan? Beliau bagaikan kesumba yang merah. Apa dia kesumba? Kasirfi. Fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi. Jadi berubah, nampak merah. Kalau kita macam udang bakar kan, merah, tanda marah. Tapi Nabi marah tak lepas. Kita kalau marah mulut dah macam-macam dah keluar, yang simbol gitu-gitu kan keluar dah. Tapi marah Nabi tahan diam kan, sampai nampak kesian dia. Abdullah bin Mas'ud kata, kesiannya tengok Nabi menahan marah tu kan, nampak kesian pada Rasulullah. Beliau bersabda lagi, semoga Allah sentiasa melimpah. Tadi siapakah Nabi sebut, kemudian bersabda, siapakah yang adil bila Allah dan Rasulnya tak dianggap tak adil? Maksudnya ada orang lain kan yang lebih adil daripada Allah dan Rasul. Kalau dianggap Rasulullah tak adil, ada lagi orang yang lebih hebat adilnya? Tak ada lah, Allah Rasul yang maha adilnya, yang patut kita letak sifat adil tu. Tapi dia kata tak adil, siapa lagi yang lebih baik, lebih adilnya? Dan terus Nabi kata, semoga Allah yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthari min hadha fasabar. Semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Musa kerana beliau telah disakiti, diuji lebih berat daripada ujian yang ku dapat ni. Tapi baginda bersabar. Maksud Musa bersabar. Jadi tengok, kita ni kena tahu kisah-kisah terdahulu. Nabi nak motivasi diri dia bagi cool, bagi tenang, Nabi sebut kekuatan orang dulu. Semoga Allah, sebab Musa lagi teruk kena daripada aku ni. Rasulullah baru kena komplain daripada orang ni. Nabi Musa lagi dahsyat, dimaki, macam-macam. Kan? Tapi Musa bersabar, moga aku pun sabar. Macam kita lah kena ni, Allah, kita dah rasa teruk, tapi nenek moyang kita dulu teruknya zaman Jepun. Terkenang macam tu, supaya kita pun kuat sabar. Saya berkata, Abdullah bin Mas'ud kata, tak jadi apa, saya tidak menyampaikan. Maksud tak jadi apa ni, tak kena ni. La jarama la arfa'. Dia macam bersumpah, sumpah, aku takkan buat macam ni lagi dah. Takkan buat macam ni lagi dah. Maksudnya dia kesian tengok Rasul tahan marah tadi bila dengar dia cerita. Dia kata, demi Allah akan datang aku tak cerita dengan Nabi. Tak report lagi dah. Tak mau. Bila report kat Nabi, tengok sampai kita kan kalau marah sangat nak lawan boleh pingsan. Allah, geraknya pum jatuh pingsan. Boleh marah sangat, darah kita dah naik tinggi, boleh jatuh pasal nahan marah tu. Jadi kesian kadang-kadang tu. Sebab tu kita ada ketika orang kata apa pun jangan ceritalah ke dia. Dia dah darah tinggi dah kan, dah teruk, dok cek doktor dah 200 dah tu. Kita pergi cerita pula hal ni, masuk turun dalam terus kan, takut macam tu. Jadi ada benda yang kita tak boleh cerita terang. Tengok keadaan. Dan boleh jadi kita terpaksa bohong kerana nak jaga kesihatan dia. Bohong untuk selamatkan dia tu, nama sunat lah tu. Contoh mak kita kan, dah lah sakit, masuk ward apa semua, tapi kita cerita pula adik kita buat macam ni tu. Lagi dia tak senang, boleh cepatkan mati dia kan. Bahayalah. Lebih baik kita bohong. Dah adik okey, dia tak macam tu mak, dah dia buat baik yang ini, supaya nak tenangkan dia. Walaupun kita bohong. Bohong tu tujuan, niat kita baik, niat nak menenangkan dia, nak bagi dia tak susah hati, sakit dan sebagainya. Tak berdosa. Dia dosa ada wajib. Dosa wajib, bukan sunat lagi. Ada dosa sunat lah, ada dosa wajib. Dosa wajib kalau memudaratkan orang tu, kita wajib berbohong. Contoh orang tu nak kena pukul, nak kena zalim, penjenayah duk cari dia, nak bunuh dia kan. Engkau tahu dia duduk kat mana, sembunyi kat mana? Tak tahu pun, tak tahu. Padahal dalam rumah dia contohnya kan. Bohong wajib tu untuk menyelamatkan nyawa dia. Boleh jadi yang cerita contoh saya buat tadi, macam mak sakit tu,
Kalau kita cerita terang, luri bendui kita ni, boleh jadi dia lagi pressure, lagi masalah. Jadi lebih baik kita bohong. Mungkin bohong kita tu boleh jadi wajib ke sunat ke Allah Alam lah kan. Nak menyelamatkan nyawa dia. Faqultu, saya nak apa ni, Abdullah bin Mas'ud kata, la arfa'u ilaih, sama sekali aku tak akan cerita lagi, report lagi pada Rasulullah SAW sesudah peristiwa ni. Kesian kat Nabi kan. Dan Nabi pun sebut, aku lebih suka keluar dengan muka ceria dan manis pada semua orang. Jadi kalau ada orang komplain apa-apa belakang aku, jangan cerita kat aku. Ya, kita kalau orang boleh, ustaz-ustaz tadi ajar tu, dia kutuk ustaz. Kita datang kuliah pun tak boleh nak senyum dah, kelat muka. Astagfirullahaladzim. Untuk tahan marah kan. Jadi kalau tak cerita tu kita ceria aja, Assalamualaikum. Kita tak tahu apa pun. Lagi senang, hati kita pun tenang, relax. Engkau nak kutuk, kau punya pasal lah. Dosa masing-masing tanggung lah kan. Kata Ummu Darda, ini nasihat yang cukup bagus. Ummu Darda ni. Bila orang, Ummu Darda isteri pada Abu Darda. Ketika tu mungkin Abu Darda dah wafat di Syam. Jadi ada orang dengki dengan sahabat Nabi. Dia sahabat lah. Taraf kedudukan sahabat Nabi. Ummu Darda. Suaminya Abu Darda. Jadi orang komplain, orang bagi tahu, kawan dia datang bagi tahu, kata di depan Abdul Malik. Abdul Malik ni gubernur besar, jawatan besar lah. Gubernur. Ada orang pi cakap ke Abdul Malik, kutuk engkau wahai Ummu Darda. Dia kutuk engkau. Kau ni pergi sampaikan. Jadi 4 orang lah kan. Seorang pi hina Ummu Darda di depan Raja Abdul Malik bin Marwan. 2 orang di situ. Seorang lagi pergi cerita kepada Ummu Darda, kata kawan ni komplain. Kawan ni kutuk. Ummu Darda kata apa? Alhamdulillah. Kalau dia cakap apa yang aku tak buat, dia cakap apa yang aku tak buat, benda dia kutuk-kutuk, aku tak buat pun benda tu, kita akan dapat pujian malaikat, puji yang kita tak buat pun. Faham tak? Dia kutuk kita, kita tak buat. Biar dia kutuk. Kita akan dapat lagi banyak puji daripada malaikat pada kita atas apa yang kita tak buat pun. Kan dia duduk relax, Ummu Darda relax je kan, tak buat apa pun, tapi malaikat makin puji dia. Engkau ahli syurga, engkau hebat, engkau mulia, engkau dirahmati Allah, engkau diampun Allah. Dia duduk relax je, tak buat apa pun. Pasal apa? Pasal kita sabar di atas kutukan orang tu. Biar dia nak kutuk, malaikat lagi banyak doa kat aku kan. Kalau kita ingat benda tu, tapi masalah bila jadi tak ada nak ingat. Tak ada nak ingat. Jadi, dia kata gitu. Apa lagi dia cakap? Dia cakap apa lagi? Takat tu je. Panggil orang lain pula. Ada dengar apa-apa lagi tak? Nak korek lagi. Lepas tu malam tak boleh tidur. Kawan ni kutuk aku, kawan ni kutuk aku. Tak boleh tidur, makan tak kenyang. Kan? Susah hati. Darah kita naik tinggi. Gula kita menimbun tinggi. Kan? Masalah pasal kita nak ambil tahu sangat. Cuba kita tak payah ceritalah. Tak payah cerita. Alhamdulillah, dia kata malaikat puji aku lagi banyak. Kan? Lagi banyak dia kutuk, lagi banyak dapat daripada malaikat. Alhamdulillah. Allah nak bagi bonus. Kita minta ampun lah, memang benda yang dah kita buat. Tapi sebenarnya dia tetap dosa. Sebab dalam hal wala talmizu anfusakum, jangan kamu menghina mencerca diri kamu. Maksud sini jangan mencerca orang lain walaupun betul-betul dia buat. Kalau cerita benda tak betul, dosa berganda lain, dosa mengutuk dan dosa fitnah. Benda dia tak buat, kita pergi cerita kata dia buat. Ini fitnah. Tapi dia betul-betul buat benda tu, kita pergi cerita-cerita ke orang, kita penyebar benda yang tak baik. Ada satu kisah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dijemput kenduri makan rumah orang. Maka dia orang berdua datang dengan orang lain, samalah ada orang lain yang tak disebut nama di sini, datang ramai. Jadi dia orang datanglah jemputan. Bila orang yang ramai tu nampak seorang hamba perempuan pada tuan rumah tu, dia pergi hidang makanan, letak-letak, dia buat kerja. Sambil salah seorang tetamu yang datang ni,
Dia kata, si pelacur tu. Dia sebut si pelacur. Dia bukan kata depan. Hamba tu dah pergi, dia kata kat member sebelah, dia tu pelacur tu. Kan? Jadi, Abdullah bin Abbas marah. Kamu jangan cakap macam tu. Berdosa. Lepas tu dia kata, macam mana pandangan kau? Kalau memang betul, aku nampak tahu. Aku tahu sungguh. Betul-betul berlaku. Kalau betul-betul berlaku pun, engkau telah mencerca dia, menyebar-nyebarkan keburukan dia. Dosa juga. Dosa. Kerana menyebarkan keburukannya. Walaupun real. Betul. Kan? Sebar aib orang, keburukan orang. Yang tak betul tu dosa lain pula. Dosa lagi besar. Kan? Kita kadang-kadang tak ada. Saya bukan nak kata ni. Saya ni cerita betul ni. Kan? Betul-betul saya tahu. Saya kenal dia. Oh, dia kumpul orang buat ceramah pula kuliah nak hina orang tu. Kan? Astaghfirullahaladzim. Kan? Dia ingat cerita betul itu tak berdosa ke? Kan? Nabi kata, laisal mu'min, wallahi laisal mu'min, demi Allah tak sempurna iman, tak sempurna iman. Orang yang masih nak menceritakan keaiban orang lain. Tak beriman lagi. Duduk nak cerita hal orang tu yang tak baik, tak baik, tak baik, tak baik. Kan? Tak beriman lagi. Kan? Bukan semua tak boleh ceritanya. Ada tempat yang kita kena cerita. Wajib cerita keburukan orang. Ada tempatnya. Contoh kita nak warning kepada orang ni supaya jangan kena kejahatan dia. Kita cerita dulu kan. Dia ni duk menipu mana-mana halam, menipu-nipu orang. Mai sini dia buat baik berlakon. Kan? Kita kena beritahu scammer kat sini. Dia beritahu jangan percaya, ajar-ajar jangan percaya semua. Saya dah kena ada, orang kampung ni dah kena ada sekian-sekian. Dia ni pernah menipu sekian-sekian. Mendedak aib orang ni. Nak menyelamatkan. Untuk menyelamatkan orang lain, itu tak dikira berdosa. Kita dikira membantu ta'awun 'alal birri wat taqwa, nak menyelamatkan orang. Tolong menolong. Jadi tujuan tu penting. Ni dak yang berdosa tadi, tak ada apa-apa pun. Saja nak nampak je dia baik, kita nak cerita yang buruk dia. Hak tu yang syok kan. Yang tu orang suka dengar sangat. Saya kalau ceramah tu tak pernah tak ada cukup kursi ni. Cerita orang ni jahat-jahat, ni tak baik, ni tak baik. Orang ni kau tahu dah, dia sekian dulu, dia macam ni. Penuh kursi ni. Kan? Jadi, yang menyentuh bukan, Nabi kata, bukan orang beriman. Tak lengkap orang iman. Suka sangat nak cerita hal macam tu. Kan? Banyak lagi kita nak cerita hal lain. Aqra' bin Habib mana tadi? Habib dah tadi. Ada masa lagi. Hadis 19. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Yang bermaksud apabila Allah menghendaki hamba-Nya itu menjadi orang yang baik, Allah nak bagi kebaikan. Nak bagi kebaikan, nak bagi pahala, nak bagi ampun dosa, nak bagi tingkat darjat, nak bagi syurga yang hebat lagi. Kalau Allah nak buat macam tu, Allah akan segerakan siksaannya di dunia. Maksudnya musibah tadilah. Dia kena tu, dia kena sakit ni, dia kena tu. Kan? Allah bagi ujian macam-macam. Dan apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi jahat, orang jahat, maka ia akan menangguhkan balasan dosanya sehingga akan dituntut nanti pada hari kiamat. Dunia tak pernah kena musibah. Jangan salah faham. Tak semuanya orang yang tak kena musibah, ni Allah nak azab dia ni, jahat ni orang ni. Kan? Tak semestinya orang yang kena musibah kat dunia banyak-banyak tu semua orang baik semua tu, wali Allah belakang. Kan? Tak semestinya. Ada orang yang kena musibah tapi Allah murka. Dia kena musibah tapi dia hidup dengan kemurkaan Allah. Ada orang selamat dunia tak kenapa tapi dia dapat redha Allah. Jadi kita boleh kata 4 kategori lah. Dunia orang yang kena musibah tapi Allah redha dengan dia. Allah sayang, Allah nak bagi tingkatan syurga. Dunia musibah. Mungkin kita nampak orang Gaza contohnya, kan? Nampak jelas syurga dia orang. Yang kedua, kena musibah tapi Allah murka, Allah benci, Allah turun azab. Kan? Azab di akhirat, dia akan kena azab akhirat. Dunia musibah dah,
azab juga, akhirat pun kena. Yang ketiga, aman dunia, tak kena musibah apa, kena sikit-sikit je lah, sikit-sikit benda sikit-sikitnya. Tapi dia dapat redha Allah. Yang keempat, aman dunia tapi dapat murka Allah. Seperti Fir'aun contoh. Kan? Okey. Macam mana kita nak tahu kita kena musibah tapi Allah redha? Ataupun kita kena musibah tapi Allah murka? Kita tengok natijah. Kita kena ujian, kita ke mana? Kalau kita semakin istighfar, semakin sujud, semakin minta ampun, semakin semayang, banyak ibadah, buat ni, kena musibah tapi makin bertambah ibadah kita. Tanda tadi ujian, Allah nak sayang kita di akhirat, selamat kita di akhirat. Pasal kita kena musibah, kita makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah. Tapi kalau kena musibah, makin tinggal Allah, tinggal ibadah, tinggal Islam, habis tu. Tanda musibah tu murka Allah. Benci Allah. Dunia pun kena musibah, akhirat kena azab. Nah. Yang ketiga, senang. Kita nak tahu macam mana senang kita tu redha Allah atau senang kita tu murka Allah. Yang murka Allah macam Fir'aun lah. Aman dunia, tak pernah ada apa. Kan? Akhirat azab. Fir'aun dan angkatannya. Kita boleh tengok dengan kekayaan, kemewahan, kesenangan yang Allah bagi ni menyebabkan dia makin dekat dengan Allah. Wah, tanda Allah redha dengan dia. Kan? Dia makin dekat, dia guna harta dia untuk Allah, taat dia makin dekat dengan Allah, makin banyak ibadah, makin banyak istighfar, makin banyak zikir, makin sayang pada umat Nabi yang lain, kan? Prihatin, dia makin dekat, makin baik. Maka tanda kesenangan yang Allah bagi kat dia tu redha Allah. Sebab tu dia makin lunak pada Allah Ta'ala, makin dekat. Ya, itu ukurannya. Sebab tu juga dalam hadis Nabi sebut manusia ada 4 kategori yang itulah. Yang saya teringat satu hadis. Yang berkata ada orang yang pada hartanya, dunianya senang lenang, akhirat pun senang lenang. Dunia aman, akhirat pun aman, itu pertama. Yang kedua, dunia aman, tapi akhirat azab. Kaya dunia, akhirat kena azab. Kan? Macam Fir'aun dan angkatannya lah. Yang ketiga, susah hidup dunia tapi senang akhirat berjaya. Susah dunia aja, akhirat senang lenang. Dan yang keempat, susah dunia, susah akhirat, azab akhirat. Itu 4 yang tadi juga sama daripada hadis Nabi SAW. Jadi ini dalam hadis lain Imam Qurtubi hurai dalam kitabnya, kitab Tazkiratul Mauta. Kan? Orang yang bila dekat kematian lagilah menyerlah benda ni. Dekat kematian dia kena ujian tak berhenti. Lepas sakit ni berubat pakar tak baik juga. Lagi tambah sakit yang lain, tambah sakit yang lain. Tapi dia masih dekat dengan Allah Ta'ala. Maka tu nampak jelas Allah nak ampun dosa dia. Jadi sebab tu kita diminta untuk sendiri minta ampun. Kalau kita tak pandai nak minta ampun sendiri-sendiri, istighfar malas, taubat malas, nanti Allah paksa untuk buang dosa kita dengan cara tu. Allah kesian kat kita, nak bagi selamat akhirat. Dia ni tak reti nak minta ampun ni. Malas nak istighfar ni. Tak apalah, Allah bagi. Nah sakit. Nah kena ni. Nah kena tu. Terampun jugalah dosa dia. Kan? Tapi kalau kita, mudah-mudahan kita banyakkan istighfar kita sentiasa. Jadi nampak dah bersih, Allah mungkin tak bagilah ujian yang seumpama demikian. Selamat sejahtera kita. Ya? Kafarah lah. Boleh kita kafarah juga atas dosa kita yang lampau. Allah bagi musibah, tujuan nak ampun yang tu. Pasal kita, istighfar kita main-mainnya. Kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar kita perlu istighfar lagi tu. Untuk padam istighfar kita tu. Sebab apa? Istighfar kita tu lara. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi, kan? Sambil sembang boleh. Astagfirullahaladzim. Okey. Astagfirullahaladzim. Okey. Boleh. Pergi. Istighfar macam tu perlu istighfar lain pula. Kan? Jadi, kalau orang yang bersungguh-sungguh istighfar, mungkin dah terampun dosa dia lampau.
Kan? Dan kalau Allah benci pada satu orang, hujung-hujung hayat dia tu semakin senang, lenang, aman, tak ada sakit, tak ada susah, tak ada masalah, tak ada masalah. Mungkin itu sebagai balasan Allah atas kebaikan dia. Maksudnya dia dulu pun pernah tolonglah, pernah sedekah juga sikit-sikit semua kan. Tapi dosa pun banyak. Allah murka dengan dia, mungkin sebab dosa yang Allah murka, Allah tak mau ampun, Allah bagi balas balik. Pahala engkau tolong orang dulu, nah kau senang sekarang. Kau aman sekarang. Kau tak sakit dah sekarang semuanya. Kan? Senang, mati dalam keadaan tu. Akhirat, aku tak payah bagi apa dah. Sebab dulu dunia kau dah dapat balasan kau yang baik-baik dulu. Dah dahulu dah. Sekarang yang tinggal, azab. Azab akhirat. Contoh Fir'aun. Fir'aun bukan tak ada baiknya. Baik dia ada juga, tapi jahatnya lagi dahsyat. Baiknya tolong pada yalah orang rakyat dia apa semuanya. Tapi kebaikan Fir'aun, Allah bagi dia panjang umur, sihat, harta makin banyak, makin mewah, makin hebat, makin hebat, makin hebat. Itu balasan Allah atas kebaikan yang dia buat. Kan? Jadi contohnya non-Muslim macam itulah. Bila dia tolong orang, mungkin dia dapat kaya lagi dunia, dia bisnes dia makin hebat, makin hebat. Itu balasan Allah. Allah balas kebaikan dia. Tapi akhirat tak ada lah peluang dia. Kan? Okey, yang terakhir kita ambil satu lagi hadis. Faqala Nabi SAW, inna azamil jaza' ma'azamil bala'. Besar kecilnya pahala bergantung besar kecilnya ujian. Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Kalau ujian tu berat, Masya Allah, tapi dia sabar, dia terus buat ibadah, tanda pahala yang Allah nak sediakan bungkusan, bungkusan hadiah. Oh, hebat. Sebab ujiannya berat. Kan, pahalanya hebat. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman, kalau Allah cinta pada satu kaum, ibtalahum, Allah pasti uji mereka. Faman radiya lahu falahu ridha, siapa yang orang yang redha pasrah ajalah Allah bagi ujian macam tu, dia terus bersyukur pada Allah, alhamdulillah, dia terus istighfar, minta ampun, buat ibadah, dia redha, Allah redha kat dia. Wa man sakhita falahu sukht, siapa yang murka atas bencana yang kena kat dia, kenapa lah aku kena tak habis-habis, lepas sakit ni sakit tu pula, Allah benci kat aku ni, marah, mulut jahat. Kan, mulut jahat. Komplain Allah ni jahat. Nah. Kenapa lah Allah buat kat aku? Itu jahat. Kita lah jahat. Mulut kita tu lah yang jahat tu. Jahat orang ni. Komplain Allah Ta'ala. Tak reda dengan apa yang dia dapat. Allah kata, aku pun tak reda kat kau. Sebab dosa kau, jahatan kau lagi banyak. Takkan aku nak reda. Kan? Jadi itulah. Mudah-mudahan kita terkesan dengan motivasi hadis baginda Nabi SAW atas kesabaran ini. Ya, Ustaz Iqbal dah sampai ni. Tundalah. Bagi peluang. Tak apa, tanya Ustaz Iqbal nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fi Allah barikana fi hadha wa barikana fi jam'ina hadha wa barikana fi qira'atina hadhi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.